Selamat sejahtera. Nama saya Ranjini Karnamurti. Saya pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Ingin membentangkan tajuk artikel saya yang bertajuk Aktiviti Fizikal dalam kalangan murid berkeperluan pendidikan khas di sekolah rendah satu tinjauan skop. Pengenalan, ketidakaktifan fizikal merupakan kebimbangan kesihatan kritikal dan menjadi keempat kematian berkaitan dengan penyakit tidak berjangkit menurut WHO 2020. Aktiviti fizikal mengembangkan individu secara holistik iaitu dari segi fizikal, mental, emosi, sosial dan kognitif. Tetapi MBPK mempunyai kadar ketidakaktifan fizikal dan kekerapan mengalami obesiti, diabetik dan penyakit kardiovaskular lebih tinggi berbanding dengan rakan sebaya yang bukan OKU. Ini kerana mereka kurang melibatkan diri dalam aktiviti fizikal. Cabaran yang unik dalam melibatkan diri dalam aktiviti fizikal di mana mereka mempunyai ketidakupayaan yang pelbagai dan ini menyebabkan mereka kurang meminati ataupun kurang menyertai aktiviti fizikal yang sedia ada di sekolah. Pernyataan masalah, NDPK kurang aktif dalam aktiviti fizikal. Mereka kurang aktif dalam aktiviti fizikal disebabkan oleh mereka kurang meminati aktiviti fizikal yang sedia ada di sekolah. Ini kerana aktiviti fizikal ataupun program aktiviti fizikal yang sedia ada di sekolah tidak memenuhi keperluan unik MBPK. Dan ini menyebabkan oleh faktor ketidakupayaan yang pelbagai dalam aspek, iaitu faktor ketidakupayaan, kesihatan murid dan sebagainya. Oleh itu, kajian mengenai penglibatan aktiviti fizikal bagi MBPK di sekolah rendah kurang dijalankan dan perlukan kajian yang mendalam untuk mengenal pasti apakah intervensi aktiviti fizikal yang sesuai untuk MBPK di sekolah rendah. Objektif kajian adalah mengenal pasti jenis intervensi aktiviti fizikal yang dijalankan ataupun yang digunakan, keberkesanan, pandangan guru serta cabaran dalam melaksanakan aktiviti fizikal untuk MBPK di sekolah rendah. Metodologi, saya menggunakan protokol semakan skop 5 peringkat yang dicadangkan oleh ASCI dan O'Malley tahun 2005 dan saya menggunakan checklist Prisma untuk scoping review tahun 2018 yang mengandungi 22 item tetapi saya telah memilih 20 item yang berkaitan dengan tinjauan skop saya. Okey, ini merupakan carta ataupun protokol semakan skop 5 peringkat iaitu yang pertama mengenal pasti persoalan kajian, yang kedua mengenal pasti kajian yang berkaitan, yang ketiga pemilihan kajian, yang keempat membuat carta data dan yang terakhir adalah menyusun, meringkas dan melaporkan dapatan kajian. Langkah pertama adalah mengenal pasti persoalan kajian. Saya telah menggunakan alat untuk membina persoalan kajian iaitu PICO di mana saya telah menggunakan PICO dan mengenal pasti kajian yang berkaitan. Saya telah menggunakan 5 kata kunci yang berkaitan dengan tinjauan skop ini dan daripada 5 kata kunci ini saya telah mendapat beratus artikel yang berkaitan dengan tajuk saya dan saya telah memilih artikel-artikel yang berkaitan dengan tajuk saya dengan adanya kriteria pemilihan dan pengecualian dan selepas artikel yang dipilih saya telah menggunakan carta data iaitu saya menggunakan Excel untuk melaporkan dapatan saya dan akhirnya saya menyusun, meringkas dan melaporkan hasil kajian saya berbentuk laporan iaitu saya menggunakan analisis tematik. Okay, ini merupakan secara ringkas carta alir yang saya gunakan untuk mengenal pasti artikel-artikel yang berkaitan dengan tajuk saya. Pada proses identifikasi, sejumlah 137 artikel telah dikenal pasti daripada 5 database utama iaitu Scopus, Web of Science, Science Direct, EBSCO, Sage Journal dan yang terakhir adalah Google Scholar. Daripada 137 artikel,
akan pergi ke proses saringan, iaitu jumlah rekod selepas pendua disingkirkan adalah 127 artikel, di mana 10 artikel telah disingkirkan, dan jumlah rekod yang melalui proses saringan adalah 127. Daripada 127 artikel, sejumlah 65 artikel telah dikecualikan dari aspek tajuk dan abstrak yang tidak berkaitan dengan tajuk saya. Dan daripada 127, selepas menyingkirkan 95 artikel, tinggal 32 artikel yang layak untuk layak untuk proses kelayakan, iaitu daripada 30 artikel, 16 artikel iaitu sebahagian daripada artikel telah disingkirkan. Ini telah disingkirkan dan ini termasuk kriteria kemasukan dan kriteria exclusion yang telah ditetapkan terlebih dahulu, di mana kriteria inclusion adalah artikel yang diterbitkan pada tahun 2000 hingga 2023 dan artikel dalam bahasa Inggeris sahaja telah diambil. Artikel yang mengandungi maklumat mengenai penglibatan MBPK pembelajaran dalam aktiviti fizikal di sekolah rendah sahaja diambil, tidak termasuk sekolah menengah, pengajian tinggi dan sebagainya. Artikel yang terdiri daripada peer-reviewed artikel sahaja dan artikel mempunyai akses penuh kepada teks. Kriteria pengecualian adalah abstrak tanpa artikel penuh, artikel tanpa akses kepada teks penuh, artikel salinan iaitu duplicated articles, artikel bukan dalam bahasa Inggeris sebab saya menggunakan artikel dalam bahasa Inggeris sahaja, artikel yang mempunyai sampel kajian terdiri daripada murid sekolah rendah tipikal, murid sekolah rendah menengah, murid sekolah menengah, pelajar universiti. Dan yang terakhir adalah artikel yang mengandungi ketidakupayaan lain seperti masalah penglihatan, pendengaran dan kecacatan anggota badan. Sebab sampel kajian yang terdiri daripada tinjauan skop ini adalah masalah pembelajaran sahaja. Oleh itu, daripada 16 artikel, daripada 32 artikel, 16 artikel sahaja telah menepati kriteria pemilihan dan kriteria pemilihan artikel ini, kriteria pemilihan skop ini. Dapatan kajian dibincangkan dari 3 aspek, iaitu ciri umum, di mana penyelidik akan membincangkan mengenai lokasi, sampel, jenis jurnal yang digunakan ataupun dipilih dan sebagainya, ciri metodologikal dan analisis kandungan. Yang pertama, ciri umum. 7 artikel merupakan kajian tinjauan, 3 kajian mixed method, 2 kajian kualitatif, 2 kajian eksperimental, 1 tinjauan sistematik dan 1 kajian analytical pemerhatian. Dan lokasinya adalah Australia 5 artikel, Amerika Syarikat 2 artikel, Hong Kong 2 artikel dan Netherlands, Turkey, United Kingdom, Canada, Japan, Spain masing-masing 1 artikel. 1 artikel diterbitkan pada tahun 2007, 2012, 2013, 2016, 2018 dan 2021. Dan 2 artikel telah diterbitkan pada tahun 2011, 2019, 2020 dan 2023. 3 artikel pula diterbitkan pada tahun 2022. Artikel-artikel yang dipilih terdiri daripada pelbagai disiplin seperti pendidikan, perubatan, kesihatan, pemakanan, pediatrik, sains sosial dan penyakit kronik. Dapatan dari segi ciri metodologikal adalah sampelnya terdiri daripada murid berkeperluan pendidikan khas yang mempunyai masalah pembelajaran, ibu bapa, guru dan staf profesional. 9 artikel melibatkan murid MBPK yang terdiri daripada masalah pembelajaran, iaitu 2 masalah pembelajaran, 1 cerebral palsy, 1 Down syndrome, 1 autism dan 4 artikel yang membincangkan mengenai aktiviti fizikal dalam kalangan murid kurang upaya intelektual dan 2 artikel mengenai ibu bapa MBPK, 3 artikel mengenai guru pendidikan khas, 2 artikel mengenai MBPK, guru, ibu bapa dan staf sokongan ataupun staf profesional, MBPK, lingkungan umur MBPK yang terdapat dalam tinjauan kajian ini adalah iaitu berumur antara 5 hingga 18 tahun. Saiz sampel MBPK terdiri daripada 10 hingga 241
Ibu bapa pula terdiri daripada 20 hingga 171 orang, guru antara 20 hingga 171 orang dan staf profesional antara 20 hingga 23 orang. Instrumen kajian yang digunakan dalam setiap artikel adalah borang soal selidik manual dan atas talian, borang pemerhatian, ujian pra dan pos dan protokol temu bual. Yang ketiga adalah analisis kandungan. Selepas membaca dan melihat dapatan setiap artikel, tinjauan skop ini terdiri daripada 5 tema, iaitu jenis intervensi yang dijalankan di sekolah rendah, keberkesanan aktiviti fizikal untuk MPPK pendidikan khas, kesan jangka panjang melalui aktiviti fizikal, persepsi guru, cabaran yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan aktiviti fizikal di sekolah rendah. Ini merupakan perbincangan daripada dapatan-dapatan. Yang pertama, kesan positif dalam perkembangan murid, iaitu meningkatkan pencapaian akademik, mengurangkan kesukaran dalam kemahiran membaca dan meningkatkan perkembangan kognitif dan intelek serta meningkatkan tingkah laku positif. Dan ini menyebabkan kualiti hidup MBPK meningkat. Cabaran yang kedua adalah tingkah laku sedentari dan komposisi badan yang sihat. Tingkah laku sedentari ialah tingkah laku pasif di mana murid tidak bergerak dari satu tempat, mereka hanya duduk setempat melakukan aktiviti seperti belajar, bermain video game dan menggunakan telefon bimbit. Cabaran unik dalam mengekalkan komposisi badan sihat. Murid MBPK mempunyai cabaran yang unik dalam mengekalkan komposisi berat badan yang sihat. Dan ini menyebabkan kekerapan obesiti adalah tinggi dalam kalangan MBPK yang menyebabkan pelbagai penyakit seperti diabetes, penyakit kardiovaskular dan sebagainya. Dan ia juga menghadkan kebebasan mereka menambahkan kepada perubatan sedia ada. Dan mereka terpaksa ataupun keluarga mereka terpaksa menanggung perbelanjaan yang tinggi untuk perubatan dan sebagainya. Yang ketiga, guru dan sekolah. Dari aspek guru dan sekolah, program yang dijalankan ataupun dirancang kurang disesuaikan dengan secukupnya untuk memenuhi keperluan murid berkeperluan khas dan kekurangan minat dan motivasi MBPK. Pendidikan jasmani sangat penting untuk setiap individu termasuklah MBPK, dan pendidikan jasmani harus diberi perhatian yang sewajarnya untuk murid pendidikan khas. Dari aspek ibu bapa pula, terlalu mementingkan keselamatan anak dan tidak percaya akan kemampuan anak masing-masing dan tidak memberi peluang kepada mereka untuk menyertai aktiviti fizikal yang dijalankan di sekolah rendah. Dan lebih mementingkan akademik sahaja dan tidak mementingkan aktiviti fizikal semata-matanya. Cabaran pula, faktor persekitaran pandemik COVID-19 ataupun jerebu dan sebagainya, cuaca, staf yang kurang mencukupi, ketidakupayaan yang pelbagai serta peralatan sumber rujukan yang kurang. Yang keenam adalah persepsi guru. Guru berpengetahuan sangat kurang di sekolah rendah dan kurang kemahiran, tidak mahir menilai murid dan tidak mahir membuat modifikasi terhadap aktiviti fizikal yang diperlukan dan tidak menggabungkan elemen keseronokan, dan ini menyebabkan murid-murid tidak meminati menyertai aktiviti fizikal. Sumbangan kajian. Pembangunan intervensi yang sesuai bagi MBPK diperlukan. So oleh itu kajian tinjauan skop ini membuka mata kepada para penyelidik yang lain untuk membangunkan intervensi yang sesuai untuk MBPK di sekolah rendah. Dan intervensi pendidikan jasmani yang mengandungi elemen keseronokan sangat diperlukan untuk murid MBPK. Pembangunan intervensi sebagai panduan kepada guru pendidikan khas dan kajian mengenai keberkesanan intervensi diperlukan. Rumusan,
Intervensi berasaskan sekolah seperti sukan, pendidikan jasmani, program khusus dan senaman memainkan peranan penting dalam penglibatan MBPK dalam aktiviti fizikal. Kajian mengenai strategi intervensi yang dijalankan dan kesannya terhadap MBPK harus dijalankan pada masa yang akan datang supaya jenis intervensi yang sesuai dapat dikenal pasti dan murid MBPK dapat manfaat daripada program yang dirancang ataupun dibangunkan. Terima kasih.